Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita boleh i'tikaf. Kita bagi sedikit masalah i'tikaf ni. Masalah puasa berbeza, yakni masalah i'tikaf. Kerana ada kaitan juga dengan bulan puasa. Disuruh kita i'tikaf. Kata musannif rahimahullah. Ambil tu. Lalu. Wahid. Ini belum ikut. Okey. Kita boleh i'tikaf ni dah. Ini kita pada menyatakan i'tikaf. Bermula makna i'tikaf pada segi lughah, kita melazimi benda tu walaupun benda tu jahat. Macam dalam Quran tu Bani Israel kata, kami akan senantiasa beriktikaf menyembah anak patung berhala, anak patung lembu. Itu iktikaf juga. Tapi iktikaf itu iktikaf segi bahasa. Yang kita nak ni iktikaf segi syarak. Dan maknanya makna iktikaf pada syarak iaitu berhenti dalam masjid. Dia mesti masjid sama ada masjid tu buat Jumaat ataupun masjid tu tak buat Jumaat. Boleh boleh niat i'tikaf belaka. Baik. Dengan qasad qurbah, mendekatkan diri daripada orang Islam. Orang Islam saja boleh i'tikaf, orang kafir tak boleh. Yang mumayyiz, lagi akil, lagi suci ia orang tadi daripada janabah dan haid dan nifas. Itu dipanggil i'tikaf. Lagi tiada ia seorang tadi mabuk, lagi menahani ia seorang akan dirinya seorang daripada keinginan faraj, serta ingat dan tahu akan haram keinginan faraj. Itu dia panggil i'tikaf. Orang Islam saja. Kanak-kanak tak sah i'tikaf kecuali kalau dia sudah mumayyiz. Orang mabuk pun, kalau dia mabuk dalam masjid, dia terlentang dalam masjid, sah nak i'tikaf dia? Tak sah. Gitu. Kalau dia niat pun tak jadi. Bermula i'tikaf itu sunnatun muakkadatun. I'tikaf ni sunat muakkad. Tetapi apabila dia sunat muakkad, dalam mazhab kita sunat i'tikaf sama ada bulan puasa ataupun tak bulan puasa. Setengah mazhab kalau nak i'tikaf dia kena puasa baru sah i'tikaf. Siang hari tu kan. Setengah mazhab gitu. Macam mazhab Maliki, dia nak sah dia punya i'tikaf mesti puasa. Masa puasa baru i'tikaf. Puasa itu puasa fardu atau puasa sunat. Gitu. Itu mazhab Maliki gitu. Mazhab kita tak lah. Bulan biasa nak i'tikaf lah, betul tak? Gitu. Tapi bulan puasa ni lagi buat tuntutan lah untuk kita i'tikaf. 10 malam terakhir ni mulai malam ni lah, malam 21 gitu sampailah penghujung Ramadan. Tetapi apabila dinazarkan jadilah fardu. Apabila kita nazar jadi fardu lah. Dan iaitu i'tikaf daripada segala syariat anbiya yang dahulu. Maksudnya i'tikaf ni umat-umat dulu sudah ada lah. Bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Baik. Dan dalil yang menyabit dia akan i'tikaf, Quran dan hadis, itu dalil. Dan ijma' sekalian umat. Adapun Quran, maka iaitu firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu jima dengan isteri kamu padahal kamu i'tikaf dalam masjid. Tak boleh. Dan adapun hadis, maka bahawasanya Nabi SAW i'tikaf ia Nabi pada 10 yang pertama daripada bulan Ramadan.
Ramadan. Tu. Kemudian maka 10 yang pertengahan, kemudian maka 10 yang akhir. Tu. Maksudnya Nabi SAW i'tikaf pada bulan puasa. Awal-awalnya Nabi i'tikaf 10 malam yang pertama. Lepas tu 10 malam yang kedua. Lepas tu 10 malam yang terakhir. Dan sentiasalah ia Nabi SAW mengekali dia i'tikaf hingga wafat. Nabi sentiasa i'tikaf sampailah Nabi wafat. Masuk bulan puasa lagu itulah amalan Nabi SAW sampai Nabi wafat. Kemudian maka i'tikaf sekalian isterinya Nabi SAW, kemudian wafat Nabi. Maksudnya orang perempuan masa Nabi hidup tu, isteri-isteri Nabi mereka tak i'tikaf lah masa Nabi hidup. Masa Nabi wafat, lepas Nabi wafat baru mereka i'tikaf lah. Dan lagi adalah Nabi SAW i'tikaf pada 10 daripada bulan Ramadan. Dan pada satu riwayat pada 10 yang pertama daripada Ramadan. Ada satu riwayat 10 malam pertama tu pun Nabi i'tikaf dah. Dan tiada tertentu i'tikaf itu pada satu masa. Nak buat bila-bila waktu pun boleh. Lepas subuh, lepas maghrib, lepas asar, tak apa. Hanya adalah sunat pada tiap-tiap waktu dalam bulan Ramadan dan lainnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan disuruh kita membanyakkan i'tikaf. Tetapi i'tikaf dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan terafdal daripada lainnya 10 yang akhir. Lebih afdalnya kita i'tikaf tu pada 10 yang akhir lah. Kerana Nabi SAW adalah sentiasa mengekali atas i'tikaf di dalam masa itu hingga sampai kepada wafatnya Nabi SAW. Nabi sentiasa i'tikaf sampai Nabi wafat. 10 malam terakhir tu sangat afdal. Sebab apa 10 malam terakhir disuruh kita i'tikaf tu? Kata ulama hikmah yang demikian itu, demikian i'tikaf 10 malam akhir tu. Kerana menuntut, yakni mencari Lailatul Qadri. Tu dia, nak cari Lailatul Qadar yang tertentu keadaan Lailatul Qadri dalam 10 yang akhir pada bulan Ramadan, daripada bulan Ramadan. Tiada berpindah ia Lailatul Qadar daripada 10 malam akhir kepada yang lainnya 10 malam akhir. Ini pandangan muktamad. Lailatul Qadar ni dia duduk pada 10 malam yang terakhir. Tak ada lah dia duduk 10 malam pertama, 10 malam pertengahan, tak ada. Ada setengah ulama dia kata Lailatul Qadar ni sepanjang tahun. Maksudnya cari mana-mana malam walaupun bukan bulan Ramadan. Tu. Ada pandangan tu, tapi pandangan dhaif. Yang mutamadnya lagu ni lah 10 malam akhir. 10 malam akhir sikit lah. 10 malam ya. Malam ni tidak sini boleh. Tidak surau. Tidak mondok malam ni. Boleh lah, tapi ni kalau ikut surau tak boleh i'tikaf. Tapi ada setengah ulama kata surau pun boleh i'tikaf kerana surau tu pun sudah wakaf dah. Wakaf lah. Jadi bila wakaf lah orang panggil masjid lah juga, tapi orang panggil masjid yang tak buat Jumaat, dipanggil masjid ghairu jami'. Gitu. Patutnya surau ni tak asal buat surau lah, buat masjid je. Masjid ghairu jami'. Masjid i'tikaf ni. Tak buat sembahyang Jumaat, tapi boleh i'tikaf. Senang lah gitu tak? Senang lah gitu. Baik, habis. Selesai. Tu tengok dia kata. Sebab itu dia suruh kita i'tikaf tu. Tiada berpindah tu. Tetapi tiada tertentu ia Lailatul Qadar daripada suatu malam daripada 10 malam itu. Hanya adalah ia Lailatul Qadar berpindah daripada suatu malam kepada malam yang lainnya. Berpindah-pindah. Tulis sikit. Ini pandangan Imam Nawawi. Tulis sikit. Ini pandangan Imam Nawawi. Lailatul Qadar itu berpindah-pindah mengikut tahun. Ini pandangan Imam Nawawi. Lailatul Qadar itu berpindah-pindah mengikut tahun. Kalau tahun lepas contoh malam 25, tahun ni mungkin malam 27. Tukar dia punya tu, tak statik lah. Tu pandangan Imam Nawawi ya. Pandangan Imam Nawawi ni
kita kata pandangan dia yang menyalahi jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau jumhur, Lailatul Qadar ni tetap satu malam saja, tak berubah. Dalam malam 27, daripada dulu sampai hari kiamat, malam 27 tak berubah dah. Imam Nawawi dia kata pindah-pindah. Dia kata berpindah-pindah ikut tahun. Tahun ni tak tahulah malam apa. Tahun lepas tak tahu malam apa. Kalau tahun lepas malam 21, tahun ni mungkin malam 23. Lagu tu lah macam tu. Itu pandangan. Syekh Arsyad duk nampak dia pakai pandangan Imam Nawawi lah. Gitu. Dan yang terlebih diharap daripada Lailatul Qadar, iaitu malam yang kasal, malam ganjil. Malam ganjil lah. 21 tu, 23, 25, 27, 29. Dan adalah, ni tengok ni, Imam Syafi'i dia kata malam apa? Tengok. Dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, cenderung ia Syafi'i kepada bahawasa Lailatul Qadar itu iaitu yang ke-21 atau yang ke-23. Imam Syafi'i dia kata Lailatul Qadar malam 21 ataupun malam 23. Malam 1 malam ni lah. Ataupun lusa malam 23. Jadi malam 21 ni ada pandangan ulama yang kata Lailatul Qadar, iaitu imam kita sendiri, Imam Syafi'i. Ada satu pandangan dia kata malam 23. Jadi jangan tinggal lah malam 21 dengan 23. Gitu. Kerana bahawasa Nabi SAW diperlihatkan Allah Ta'ala akan Nabi Lailatul Qadar pada malam yang kasal di dalam 10 yang akhir Nabi. Tapi kalau ikut majoriti dia kata malam 27, tak apalah. Dan adalah fadilat Lailatul Qadar tersebut dalam Quran dan hadis yang telah terdahulu kenyataannya kita sebutkan dalam bab puasa tu, dan alamatnya atas pada kenyataannya tu. Maksudnya malam tu, pagi tu dia kelabu, matahari kelabu, tu tanda lah tu, lebih kurang lah, no? Matahari pucat lesi. Dan doa yang sunat dibaca pada malam itu dalam akhir fasal segala sunat yang dikerjakan dalam puasa. Maksudnya atas pada kenyataan. Doa tu pun dah kita sebut dah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang Nabi SAW ajar Sayyidah Aisyah untuk baca doa tu pada malam Lailatul Qadar. Baik tu kita nak baca doa tu daripada awal malam, daripada awal Ramadan. Tak apalah tu. Habis. Dalam kitab ni dia dah sebut, dia tak sebut dalam kitab ni dia tak sebut yang bulan Ramadan tu. Sebab dalam kitab Matla'ul Badrain ataupun dalam kitab lain lah, kitab Arab tu banyak lagi lah. Dia kata kalau awal Ramadan tu hari Selasa, malam Lailatul Qadar tu malam 25. Ada setengah kata gitu. Ada setengah kata kalau awal Ramadan tu hari Selasa, yang itu tu Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Gitu. Jadi 25, 27. Jadi situ tak kisahlah 25, 27 21 kita buat je lah. 21 Imam Syafi'i, 23 Imam Syafi'i juga, 25 ada setengah yang kata lagi tu ikut aliran sufi, dia kata tengok hari, 27 jumhur, 29 pun ada juga setengah kata gitu. Baik, tak apa, selesai. Syahdan adalah rukun i'tikaf itu 4 perkara. Pertama, mu'takifun, artinya yang mengerjakan i'tikaf. Ada yang mu'takifun, orang yang buat i'tikaf. Kedua, mu'takafun fi. Mu'takafun fi ni tempat i'tikaf, iaitu masjid. Masjid buat Jumaat ataupun masjid tak buat Jumaat. Ketiga, lubsun, artinya berhenti. Paling kurang qadar lebih daripada qadar tumakninah, cukup dah. Keempat, niat. Ada 4 benda ni sahlah i'tikaf. Maka tiap-tiap satu daripada segala rukun yang 4 itu berkehendak kepada syarat. Cuba tengok dia hurai. Adapun syarat orang yang i'tikaf mu'takif tu 4 perkara. Pertama, hendaklah, wajiblah ada ia mu'takif Islam. Orang i'tikaf kena Islam. Maka tiada sah i'tikaf daripada kafir, tak boleh. Kerana setengah daripada rukun i'tikaf itu niat. Dan kafir itu tiada ia kafir daripada ahli niat. Mana boleh? Dia bukan ahli niat, maka dia nak i'tikaf lagu mana? Gitu. Habis. Keduanya daripada 4. Kan
orang yang iktikaf dia ada 4 syaratan. Hendaklah ada ia mu'takif, akil, berakal. Maka tiada sah iktikaf daripada yang gila dan yang pitam dan yang mabuk. Tetapi sah iktikaf daripada yang mumayyiz dan sahaya dan perempuan. Tetapi makruh iktikaf bagi perempuan yang muda, yang elok parasnya perempuan tu. Kalau orang muda tak payahlah iktikaf, duduk di rumah lah. Orang lelaki yang iktikaf. Tengok isteri-isteri Nabi, masa Nabi hidup mereka iktikaf. Tak. Masa Nabi wafat tu baru mereka iktikaf. Maksudnya Nabi tak ajaklah mereka pergi iktikaf di masjid tu. Kerana orang perempuan tak sesuai lah kan. Dia nak tidur di mana lah di masjid. Masjid bukan ada sedia tempat orang perempuan. Jadi payah dia nak bergerak tu. Memanglah ada kawasan perempuan tu. Tapi dia nak bergerak tu payah kan. Dan sebagainya. Jadi orang lelaki mudah kan. Orang perempuan takut. Ialah takut fitnah dan sebagainya. Orang perempuan dia tak afdal lah. Kalau hak tua tak apalah, hak muda bahkan makruh dia iktikaf. Makruh. Gitu. Habis. Orang lelaki dituntut sangat-sangatlah. Ketiga, hendaklah ada ia. Tapi kalau dia nak iktikaf juga, hendaklah ada ia perempuan suci daripada haid dan nifas. Gitu. Dan keempat, hendaklah ada ia mu'takif, suci daripada janabah. Maka tiadalah sah iktikaf daripada yang haid dan yang nifas dan yang junub, kerana haram sekalian mereka itu yang haid, yang nifas dan yang junub berhenti dalam masjid. Tak boleh. Berhenti ni maksudnya duduk dalam masjid. Duduk tu maksudnya mendiami dalam masjid. Berdiri ke duduk ke haram mereka lah. Saya kata lebih daripada qadar atau Madinah haramun, haram, tak boleh. Adapun tempat iktikaf, maka disyaratkan bahawa adalah ia tempat iktikaf masjid. Masjid dalam mazhab Syafi'i kena masjid. Kerana Nabi SAW dan sekalian isterinya, isteri Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, tiada iktikaf mereka itu Nabi SAW, isteri-isterinya, sahabat-sahabatnya, melainkan dalam masjid. Nampak? Mereka ini dalam masjid. Jadi kalau musalla tak boleh. Kalau surau pun tak boleh juga. Tapi kalau di Kuala Lumpur dia kata surau pun boleh. Dengan syarat surau tu ada organisasi jemaah 5 waktu tak miss. Kuala Lumpur, wilayah persekutuan dengan fatwa Terengganu. Dari Terengganu saya ingat saya macam tu. Dia fatwa surau-surau yang mana ada organisasi yang sistematik, lagi pula dibuat jemaah secara istiqamah 5 waktu, maka boleh juga niat iktikaf. Di Kedah belum lagi buat keluar fatwa tu. Kalau boleh buat keluar fatwa tu mudah kan. Tapi kalau macam surah-surah taman tu memang tak lihat. Kerana surah taman tu dia jemaah tu selalunya malam ya, siang tak ada orang. Kalau surah macam ni, yang ni boleh consider lagi lah. Tapi ada khilaf lagi lah kan. Tapi kalau saya kata boleh lah. Boleh iktikaf. Kerana surah wakaf. Wakaf ni bukan wakaf zaman kita. Wakaf 1910 tu. Zaman Tok Guru Haji Ismail Cik Abu lagi. Wakaf dah. Ni. Dah pengipar tapak surau ni. Dengan tapak pondok 5 alung. Bukannya benda baru. Maksudnya masa orang kampung buat madrasah tu, di zaman tahun 1910 dan ke atas tu, masa tu mereka beli kayu dan sebagainya tu, mereka niat apa masa tu? Mereka niat apa? Niat wakaf lah. Betul tak? Mereka niat wakaf. Jadi kalau dah niat wakaf, maksudnya surau wakaf lah. Jadi kalau wakaf tu dah istiqamah buat jemaah dan sebagainya, boleh juga kita kata dia masjid. Tapi masjid yang tidak buat Jumaat. Masjid Ghairul Jami'. Boleh? Gitu. Habis. Cuma kalau kita boleh pergi minta kat pejabat mufti, suruh mereka gazet sebagai masjid iktikaf. Mudah lah. Masjid iktikaf. Maksudnya masjid yang buat Jumaat. Yang tak buat Jumaat. Boleh sembahyang di masjid. Boleh iktikaf. Perempuan haid haram masuk. Boleh. Pahala banyak tidak sini dalam masa mudah gitu. Habis. Selesai. Habis tu. Adapun tempat iktikaf tu dia sebut dah. Maka disyaratkan bahawa adalah ia masjid tu baca dah.
maka tiadalah sah i'tikaf melainkan dalam masjid atau di dalam serambi masjid. Boleh. Kepak-kepak masjid tu pun boleh. Yang dibilangkan daripada masjid atau di dalam anjung masjid boleh. Selagi mana gezek masjid boleh. Atau di atas atap masjid. Boleh. Dia i'tikaf duduk atas bumbung. Lena atas. Boleh tak? Boleh. Habis. Tapi kalau balai lentang tak boleh. Balai lentang bukan masjid. Faham? Balai lentang boleh tak? Tak boleh. Kerana dia bukan bukan masjid. Dan sama ada masjid itu jamek. Walaupun dia kata balai lentang pun bumbung sambung. Memang bumbung sambung, tapi situ bukan gezek bagi masjid. Dia tak wakaf masjid tu. Tempat parking boleh tak kita nak i'tikaf situ? Tak boleh kerana itu bukan masjid. Duduk dalam kereta ya, tidak dalam kereta. Tak boleh. Itu bukan masjid. Itu pekarangan masjid. Dia nak masjid betul-betul masjid yang wakaf. Sama ada masjid itu jamek atau bukan jamek. Jamek buat Jumaat, bukan jamek tak buat Jumaat. Macam Masjid Rahman tu di depan sekolah Khairul Johari yang dengan tadi kan. Tu tak buat Jumaat tu. Yang tu boleh juga i'tikaf, tak ada masalah. Tetapi i'tikaf dalam masjid jamek lebih utama daripada masjid yang bukan jamek. Eloknya kalau nak i'tikaf dalam masjid yang buat Jumaat. Itu lebih afdal. Kerana banyak jemaah di dalamnya, di dalam masjid jamek pada ghalib. Ghalibnya masjid mana yang banyak jemaah? Masjid yang buat Jumaat tu. Betul? Dan lagi supaya tiada berkehendak kepada keluar daripada masjid kerana sembahyang Jumaat. Kalau orang tu dia nak i'tikaf 10 malam terakhir, akan bertemu dah hari Jumaat ni. Maka bila dia i'tikaf di masjid yang buat Jumaat, hari Jumaat nak kena keluar lagi tak pergi sembahyang masjid lain. Tak payah sebab dia duduk dalam masjid yang buat sembahyang Jumaat. Lepas tu ada dan. Tulis dan supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan i'tikaf dalam masjid jamek. Ada ulama dia kata nak i'tikaf ni hanya dalam masjid yang buat Jumaat saja. Masjid tak buat Jumaat tak boleh. Jadi kita nak keluar daripada khilaf tu, eloknya kita i'tikaf dalam masjid yang buat Jumaat saja. Tapi ala kulihan dalam mazhab Imam Syafi'i boleh belakang. Tak ada masalah. Dan disyaratkan pada masjid itu, tempat i'tikaf itu, bahawa tiada ada buminya bumi masjid tadi muhtakirah. Muhtakirah ni saya dah tengok depan ada kot. Adapun jika ada bumi masjid muhtakirah, maka tiadalah sah i'tikaf di dalamnya, di dalam bumi masjid, melainkan jika diperbuat di atas bumi itu panggung, tulis panggung, pentas, atau dibina di atas bumi itu. Kitab tu bina, bukan bina bata atau batu. Kemudian maka diwakafkan ia batu apa tadi tu, panggung tu, pentas tu akan masjid. Maka sahlah i'tikaf di dalamnya, di dalam masjid. Ayat tu biar dulu, esok kita tengok balik muhtakirah tu. Saya tak tulis sini apa maksud muhtakirah tu. Itu biar tu saya hutang, esok saya beritahu. Tengok. Adapun berhenti di dalam masjid, maka disyaratkan. Sana aku dah tulis kot, yakni yang diambil hasil oleh raja atau tuan tanah seperti tu muhtakirah tu tulis tu. Bumi muhtakirah tu tulis, iaitu contohnya tanah itu kita sewa. Contohnya tanah itu kita sewa, lalu dijadikan masjid tanpa ada binaan. Contoh tanah itu kita sewa lalu dijadikan masjid tanpa binaan. Hukum dia sah tak kita i'tikaf situ? Tidak sah. Kerana tanah tu tanah apa tu? Tanah sewa. Jadi yang wakafnya wakaf apa? Yang wakafnya nanti tanah tu wakaf tak tanah? Tanah tu wakaf tak? Tak. Kerana itu tanah cuma kita sewa tanah dia. Kita kata, haji, saya nak sewa tanah haji nak sewa berapa lama? Nak sewa 10 tahun. Nak buat apa?
saya nak buat masjid. Gitu. Jadi bila nak buat masjid, kita tak buat binaan lagi. Tiba-tiba kita pergi duduk atas tanah tu, kita hampak sajadah, kita semayang sunat tahiyatul masjid. Boleh ke tak boleh? Tak boleh kerana belum ada binaan. Nak bagi sah kita iktikaf situ, nak bagi sah kita semayang tahiyatul masjid di situ, nak bagi tak bagi orang haid masuk situ, kena pacak kayu lah. Pacak kayu buat ikat batar. Bang, ikat batar tu bagi ada apa? Kawasan. Itu baru dikatakan masjid. Tapi masjid pun masjid hak binaan tu. Adapun tanah tu wakaf nak masjid. Belum. Kerana tanah tu tanah sewa. Tu dipanggil muhtakirah. Faham kan? Tapi tak ada orang buat gitu nak. Eloknya nak wakaf lah tu. Tak? Wakaf buat masjid. Yang buat masjid selesai. Itu yang cantiknya. Kita buat masjid. Tak? Gitu. Sampai hari kiamat tak dibuat padah tanah tu. Duk tang tu tu dia wakaf, berhenti di situ. Tak boleh kita nak memerintah dah. Kecuali kita memerintah untuk tujuan wakaf tu, untuk apa tujuan tu lah. Kalau masjid, kalau pondok, itu lah. Kalau tahfiz. Kalau rumah anak yatim, bukan kata tanah wakaf ni buat pondok dengan tahfiz ya. Nak buat ni pun boleh. Tanah wakaf apa rumah anak yatim, wakaf apa? Wakaf tanam tumbuh-tumbuhan supaya dapat hasil, boleh bagi orang makan. Gitu. Adapun berhenti dalam masjid, berhenti dalam masjid, maka disyaratkan bahawa adalah ia berhenti tu lebih daripada qadar tamakninah. Nampak? Kita duduk dalam masjid, diri kita berdiri lebih daripada qadar tamakninah, sangatlah. Dapatlah pahala i'tikaf dengan syarat niat. Di dalam semayang, sama ada diam anggotanya seorang atau berulang-ulang. Berulang-ulang ni maksudnya apa? Dia menilau merata. Menilau merata. Tulis itu berulang-ulang. Dia berjalan keliling. Kita kata gunilah Tok Siak. Tok Siak dia vacuum masjid. Dia bukan duduk, dia berjalan tu. Tapi masa tu dia niat i'tikaf. Dapat tak pahala i'tikaf? Dapat pahala i'tikaf. Tak ada masalah apa. Boleh pahala i'tikaf. Baik. Dan sama ada ia seorang puasa atau berbuka. Nampak? Dia puasa ke, dia berbuka ke, boleh. Tulis dekat berbuka tu. Tulis dekat puasa. Mazhab Malik kalau nak i'tikaf mesti puasa, iaitu i'tikaf nazar. Tulis tu. Mazhab Malik kalau nak i'tikaf nazar mesti puasa. Tu dia apa kat mazhab Malik? Mazhab Malik kalau nak i'tikaf nazar mesti puasa. Mesti puasa. I'tikaf nazar dan sunat tambah sikit. I'tikaf nazar dan sunat. Termasuk juga mazhab Hanafi. Maksudnya gini, mazhab Imam Malik, i'tikaf nazar ke, i'tikaf sunat ke, dengan mazhab Hanafi, maka kalau nak i'tikaf, kalau bulan besar lah, mesti kena puasa. Puasa tu puasa siang lah, bukan puasa malam. Kalau kita pakai mazhab Malik kan, hari Jumaat dengan mazhab Hanafi, kita pergi hari Jumaat, habis dah puasa, raya lah, kita pergi masjid, kita bukan puasa hari tu. Sah tak kita i'tikaf siang tu? Tak sah. Mazhab Maliki dengan Hanafi tak sah. Mazhab kita mu puasa ke, mu tak puasa ke, kalau bulan besar lah kan, i'tikaf lah, boleh pahala, tak ada masalah apa. Boleh. Habis. Maka tiada memadai berhenti sekadar tamakninah. Nampak? Tu. Kalau berhenti sekadar tamakninah tak boleh lah. Qadar tamakninah ni subhanallah. Kalau lebih daripada qadar tamakninah, sah i'tikaf. Sekadar tamakninah semayang atau kurang daripada tamakninah semayang. Tu. Kalau kurang daripada tu tak boleh lah. Tapi sat sangat ni, mana ada orang duduk masjid sat sangat. Contoh dia masuk, dia lari keluar. Tu sat sangat lah kita kata. Dia nak kita berhenti tu sekadar tamakninah. Bukan lebih daripada qadar tamakninah. Boleh pahala i'tikaf. Dulu saya faham i'tikaf ni kena duduk diam gitu. Duduk atas punggung lah kan. Baru sah i'tikaf. Tak, kalau kita berdiri pun, tapi kita berdiri lebih daripada qadar tamakninah, sah tak i'tikaf? Sah lah. Tapi kalau kita masuk pintu A, kita berjalan keluar, ikut pintu B, yang tu kita berjalan tak berhenti langsung, yang tu sah tak i'tikaf? Itu tak sah. Dia kena berhenti saat lebih daripada qadar tamakninah. Boleh? Dan demikian lagi tiada memadai lalu dalam masjid atas qaul yang muktamad. Kita tak boleh.
Maksudnya kalau lalu tu tulis sikit, iaitu masuk pintu A, keluar pintu B, tulis tu. Iaitu masuk pintu A, keluar pintu B. Lalu ni kalau bahasa mudahnya lintas. Lintas tak jadi ya. Sebab dia tak berhenti langsung. Dia kena berhenti juga Sat. Berhenti Sat. Kalau lalu tak jadi, lalu tu dia lintas, lintas tak mau. Kerana yang demikian itu, demikian lalu tadi, tiada dinamai ia lalu, i'tikaf. Tak nama i'tikaf tu. Tu kata setengah ulama, kata setengah pula. Jumhur, majoritinya lagu itulah. Titik-titik. Kata setengah ulama. Sah i'tikaf dengan lalu dalam masjid. Oh, lagi senang ni. Oh, kalau sah i'tikaf lalu dalam masjid, yang ni senang. Hak ni pandangan dhaif. Maksudnya, kalau kita masuk masjid, kita masuk pintu A, kita nak pergi sebelah sana, kita lalu ya, tak berhenti langsung, kita berjalan saja. Kalau ikut pandangan muktamad, tak sah i'tikaf. Kalau ikut pandangan dhaif, sambil-sambil berjalan tu boleh tak niat i'tikaf? Boleh, dapat juga pahala. Oh gitu, mudah kalau tu. Hak ni boleh tok siap boleh ni. Tok siap kan. Tok siap masjid. Dia masuk pintu A, dia bukan nak duduk dalam masjid pun. Dia nak pergi belah sana, dia lalu, dia lintas lah shortcut. Tapi dia tak berhenti langsung. Sambil-sambil tu niat pergi lah i'tikaf. Boleh juga pahala. No? Pandangan dhaif boleh. Dan sunat bagi seorang pada tiap-tiap masuk ke dalam masjid, berniat i'tikaf di dalam masjid, supaya diperolehnya seorang fadilat i'tikaf. Masuk masjid, niat i'tikaf. Nanti kita ni lupa. Saya pun sama, suka lupa. Kena peringat kan, no? Peringat boleh juga pahala. Daripada duduk saja, boleh pahala. Gitu. Habis. Dan demikian lagi sunat berniat i'tikaf bagi orang yang lalu dalam masjid, dengan syarat jika taklid ia orang kepada qaul orang yang mengesahkan i'tikaf dengan lalu. Kalau kita taklid pandangan tu sahlah, lalu saja, lintas-lintas. Dan jika tiada ia taklid, maka iaitu haram. Tak boleh sebab dia tak taklid. Dan jikalau menazarkan seseorang akan i'tikaf yang mutlak, memadailah akan dia akan seorang berhenti selahzah. Saudara tulis sesaat di dalam masjid, tulis sesaat. Tetapi sunat sehari. Contoh boleh. Saya kata wajib atas aku beriktikaf dalam masjid. Saya tak sebut saya dah duduk berapa hari. Saya hanya sebut gitu, mutlak. Maka memadai saya pergi duduk dalam masjid tu 1 saat pun sudah memadai dah. Kira dapat tak iktikaf nazar tu? Dapat tak? Paling elok duduk berapa lama? 24 jam. Tapi kalau kita kata wajib atas aku beriktikaf dalam masjid selama 3 hari 3 malam. Tak boleh keluar lah 3 hari 3 malam. Kecuali kalau keluar untuk tujuan apa? Tujuan nak buang ayat kecil, tu tak apalah, sekali dia cerita bawah tu. Dia akan cerita bawah tu. Kalau iktikaf nazar lah. Kalau iktikaf sunat tak apalah, ikut kita lah, nak duduk berapa lama pun, betul tak? Gitu, itu kaedah dia. Baik. Tu. Dan jikalau tu baca dah. Adapun niat i'tikaf, maka disyaratkan keadaan niat tadi beserta dengan berhenti. Berhenti baru niat. Jangan sambil jalan sambil niat. Taklah, berhenti niat. Dan titik. Dan jika ada i'tikaf itu fardu sebab nazar. Tu dia nazar maka wajib meniatkan fardu i'tikaf, supaya berbeza ia fardu i'tikaf daripada i'tikaf yang sunat. Kena niat itu. Sahaja aku beriktikaf fardu kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku menunaikan fardu i'tikaf. Kena ada fardu. Sebab kita nazar. Kalau nazar kena sebutlah fardu tu. Kalau hak sunat, sahaja aku i'tikaf tak apa. Tapi hak di masjid dia ditulis, sahaja aku i'tikaf sunat kerana dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tak apalah itu. Tapi kalau fardu kena ada fardu Tak ada fardu tak boleh. Mesti ada fardu. Ini ilmu i'tikaf kita akan ambil berat juga. Kerana kita nak i'tikaf dalam bulan puasa dan sebagainya. Ataupun bulan-bulan yang lain. Gitu. Supaya berbeza ia daripada i'tikaf yang sunat. Dan tiada disyaratkan mentakyinkan sebab fardu, iaitu nazar itu. Tak payah sebut macam ni. Sahaja aku menunaikan fardu nazar i'tikaf dalam masjid ini. Tak perlu sebut fardu nazar tu. Sebut fardu tak apa dah. Sudah memadai. Faham dah? Tak payah sebut fardu nazar. Tu tak payah. Nazar tu tak sebut tak apa. Titik. Fardu tu kena niat lah tu. Dan apabila berniat i'tikaf seseorang dengan itlaq. Dengan itlaq maksudnya dia tak sebut tempoh masa. Dia hanya sebut aku nazar, aku nak i'tikaf. Itu je.
seperti bahawa tiada ditentukannya seorang masa, maka memadailah akan dia akan seorang niat i'tikafnya seorang yang demikian itu. Niat itu saja aku menunaikan fardu i'tikaf. Sebut. Tak kira sebutlah. Fardu i'tikaf selama 24 jam tak payah. Sebab kita memang tak niat macam tu. Kita niat itlaq ya. Dan jika lama masanya terhenti dalam masjid sekalipun, tak apa, walaupun dia duduk, ingat ke nak duduk saya rupa-rupanya duduk 7 hari 7 malam tak balik, tak apa, walaupun masa tu masa dia niat i'tikaf tu, dia niat itlaq, tak apa, duduk piu pun lama pun tak ada masalah apa. Boleh, selagi mana depa tak halau kita, lagi mana depa tak kunci pintu, duduk je lah, tak ada masalah. Habis. Tetapi jika keluar ia seorang, ni penting ni, tengok ni masalah ni penting ni, tengok. Jikalau keluar ia seorang daripada masjid dengan tiada berniat kembali ketika keluar itu, kemudian maka kembali ia seorang pula, wajiblah atas seorang membaharu niat dari kerana i'tikafnya seorang yang telah lalu itu satu ibadat, maka putuslah ia ibadat sebab keluar. Oyah dia, dan jikalau keluar kerana qada hajat sekalipun. Yang ni macam ni. Contoh, kita duduk dalam masjid, lepas tu rasa nak terkencing kita pun keluarlah nak terkencing tu. Masa kita langkah keluar daripada masjid tu, kita niat, memang tak niat pun nak masuk balik. Tiba-tiba kita masuk balik dalam masjid. Kita nak sah i'tikaf kita, kena niat balik tak i'tikaf kita? Kena niat balik. Sebab apa? Sebab kita keluar tadi memang tak ada terniat nak masuk bang. Tapi kebanyakannya kita dalam masjid, lepas tu nak kencing kita pun pilah tandas. Lepas pi tandas, masa kita langkah keluar tu, kita niat nak masuk balik tak masjid lagi? Niat balik kan? Memang kita niat nak masuk balik. Kita keluar ke tandas, qada hajat, lepas tu kita masuk balik. Nak kena niat balik ke tak payah niat balik? Tak payah. Tu. Tak payah lah, sebab memang nak masuk balik. Tapi kalau memang tak mau nak masuk balik dah, memang nak balik tu, esok lusa baru nak main balik, yang tu putuslah tu. Tu maksudnya kalau masuk balik kena niat balik. Itu kaedah dia. Penting kaedah tu. Baik. Bersalahan jika berniat kembali ia seorang tak kala keluar. Tu. Dia berniat masa dia langkah keluar tu, dia kata aku keluar ni nak diludah je ataupun nak di qada hajat je. Sekali lagi aku nak masuk balik. Jumaat tak masuk lagi waktu ni, dia main Jumaat awal. Lepas tu nak terberak, nak kencing, qada hajat, dia keluar dulu. Tapi sekali lagi nak masuk balik. Masuk je lah. Lepas tu sunat tak sembahyang dalam masjid? Sunat. Sembahyang dalam masjid sunat lah. 2 kali lah sembahyang dalam masjid tu lah. Adapun niat i'tikaf tak payah niat dah. Kerana memang tadi nak masuk balik dah. Gitu. Maka tiadalah wajib atasnya seorang membaharu niat. Kerana tiada putus i'tikafnya seorang yang telah lalu. Dan jikalau lama masa keluarnya seorang sekalipun, dia pergi qada hajat sejam, tak apa, tak ada masalah. Masuk balik tak sah. Tak sah niat balik dah. Nak niat lah, tapi tak niat pun tak apa, tak ada masalah. Sikit. Dan jika ditentukannya seorang akan i'tikaf itu dengan masa yang mutlak, seperti sehari atau sebulan, dia. Dia sebut gitulah. Maka keluar ia daripada masjid kerana lain daripada qada hajat. Dan tu padahal tiada ia niat kembali ketika keluar itu, wajiblah atasnya membaharu niat apabila ia kembali ke dalam masjid. Kena niat balik. Sebab tadi masa dia keluar tu, dia kata gini, saya bernazar untuk i'tikaf selama sehari. Jadi sehari berapa jam? 24 jam. Dia keluar, dia i'tikaf 10 jam. Lepas tu dia keluar. Bila dia keluar tu, lepas tu dia niat nak masuk balik dalam masjid. Bila dia masuk balik dalam masjid, nak kena niat balik tak i'tikaf? Tak payah. Sambung je lah i'tikaf dia tu. Dia kata sehari, dia tak kata 24 jam berturut-turut. Jadi sehari itu ikutlah. Hari ini dia buat 3 jam, esok dia buat 5 jam, lusa dia buat 10 jam. Lama-lama cukup dah 24 jam. Cukup, boleh buat macam tu? Boleh? Tak ada masalah. Yang tak boleh, dia kata ni, wajib atas aku berdiri dalam masjid selama 24 jam berturut-turut. Boleh keluar tak selama 24 jam berturut-turut tu? Tak boleh sebab berturut tu, kalau dia keluar, kena ulang daripada awal. Kena ulang awal. Tak salah niat tu takut kita tak mampu buat. Gitu. Tetapi jika keluar ia seorang kerana qada hajat atau berangin. Berangin kentut. Tulis itu. Kerana kentut dalam masjid hukumnya makruh. Tulis itu.
Berangin tu maksudnya kentut. Kerana kentut dalam masjid hukumnya makruh, bukan haram, makruh. Baik, dia keluar tu sebab nak qada hajat, maka tiadalah putus i'tikafnya kerana qada hajat itu tak dapat tiada daripada qada hajat. Tak apa, tak putus. Maksudnya sambil kita keluar tu 24 jam tu berjalan, dia tak putus walaupun kita duduk di luar masjid. Sebab yang tu qada hajat ni benda keperluan. Maksudnya masa kita pergi qada hajat tu macam kita duduk dalam masjid, tak putus tu. Sebab qada hajat. Maka iaitu qada hajat seperti mustasna. Mustasna ni pengecualian. Tak kala berniat sama ada i'tikaf itu sunat atau wajib sebab nazar, seperti dinazarkannya seorang i'tikafnya seorang beberapa hari yang tiada tertentu dan tiada disyaratkannya seorang berturut-turut. Tak apa, dia tak niat berturut-turut, dia keluar qada hajat, tak putih dia punya niat i'tikaf. Dia akan cerita juga depan tu kalau kita keluar, kita nak pergi makan. Pergi makan. Boleh tak kita keluar pergi makan? Dikira keperluan ke tak keperluan? Keperluan juga. Tapi kalau dia keluar nak pergi sembahyang jenazah di masjid lain, yang tu keperluan ke bukan keperluan? Bukan. Maksudnya putih nak i'tikaf dah yang tu. Putus. Tapi kalau dia kata saya keluar ni nak pergi makan tak di kedai, dia i'tikaf, tak balik langsung rumah, nak pergi makan di kedai. Boleh tak putih nak i'tikaf? Tak putih, pergi makan. Lepas makan kena segera balik, jangan duk pergi menepok, pergi tang lain pula. Segera masuk balik dalam masjid. I'tikaf dia tak putih kerana makan minum. Kerana makan minum dalam masjid tak sesuai. Eloknya kalau nak makan di luar masjid, makan di balai lintang, ataupun dia balik makan di rumah dia, tak apa. Lepas balik rumah terus mai ke masjid balik. Tak putih yang i'tikaf, tak apa, terus yang tak ada masalah. Tapi jangan lama pula di rumah. Di rumah tu lama kalau makan tak apa, lama kalau pergi tengok TV dan sebagainya tak mau. Hang kena balik segera di masjid, tak putih i'tikaf. Walaupun rumah dia 10 kilo 20 kilo pun tak apa, jauh pun tak apa. Jadi hang balik, hang patah balik cepat. Gitu. Balik makan ya. Apa? Boleh. Gitu. Ni i'tikaf ni memang depa wajib buat dah ni, orang-orang ahli ibadah. Kalau keluar tabligh ni 40 hari i'tikaf. Tak? Tak tinggal i'tikaf. Senang dapat 40 hari. Jemaah pun 40 hari tak tinggal 5 waktu. Nak 40 hari. Baik, habis. Tetapi tu habis itu. Tiada tertentu. Adapun yang ni kita sama esok pula. Kita nak buat i'tikaf ni ya. Kalau habis awal kita baca 4 zakat fitrah pula. Sementara nak cuti hari ni. Adapun jika ada i'tikaf itu berturut-turut. Kalau berturut-turut itu sambung. Sikit lah i'tikaf ni. Sikit lah. Ada 2 lain ya. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.